Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Yang berbahagia Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, insya-Allah malam ni kita akan meneruskan bacaan hadis-hadis kita. Cuma kepada siapa yang nak kitab adalah saya bawa sikit 10 buah kitab kita yang hari itu dah habis, kita sambung kitab ni. Siapa nak boleh main ambil. Bagi muslimat nama Ustaz. Muslimat dah nak kot. Hari ini kita akan baca hadis yang ke-118 di muka surat 196 di dalam kitab. Sebelum kita nak baca hadis ni, saya nak ajak tuan-tuan, puan-puan lu, mari kita baca zikir yang dituntut kepada kita oleh Rasulullah supaya kita membacanya pada setiap pagi. Nah, ada 10 zikir yang diminta kita baca setiap pagi. Jadikan amalan kita. Malam ni saya nak ajak tuan-tuan baca dulu 3. Besar sangat pahala dia. Ikut saya, kita nak baca dulu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut tuan-tuan, ikut. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kalau dah kita hafal pun tak apa, kita baca, jadikan zikir di awal kuliah kita ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kali lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas salat subuh bacalah 10 kali. Itu yang pertama. Yang kedua pula, la ilaha illallah
Al-Malikul Haqqul Mubin. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Yang tiga, La ilaha illallah. Al-Wahidul Qahhar. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Al-Azizul Ghaffar. La ilaha illallah. Al-Wahidul Qahhar. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Al-Azizul Ghaffar. La ilaha illallah. Al-Wahidul Qahhar. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Al-Azizul Ghaffar. Ya, tuan-tuan, itu dia baca dulu tiga. Semua Al-Imam Al-Ghazali kata ada 10. Malam ni kita baca tiga dulu. Setiap satu kita baca tiga kali. Baca lepas subuh. Lepas sembahyang subuh, sebelum matahari naik, baca dulu. Ini baru kita baca tiga. Semua ada 10. Kalau kita baca 10 kali, maka 10 zikir, jawabnya jadi 100. 100 ni tak lama tuan-tuan. Dalam 16 minit habislah. Tapi kita bacalah sebelum matahari naik. Cukup besar fadilatnya. Kita baca. Jadi saya ajak dulu 3 malam ni. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyul la yamut. Biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu satu. Yang kedua, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Yang ketiga, La ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Baik, fadilatnya sangat besar sebab dia kita mulakan dengan kalimah tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik tuan-tuan, hari ini kita akan baca hadis kita pada muka surat 196. Ikut tanda saya, betul tak? Hadis yang 118. Wa an Urwata an Aisyata radhiyallahu anha annaha kanat taqulu wallahi ya ibna ukhti in kunna lananzuru ila al-hilali summa al-hilali summa al-hilali salasata ahillatin fi syahraini wa ma uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
narun qattu. Qultu ya khalah fama kana yu'ayyishukum. Qalat al-aswadani at-tamru wal ma'u illa annahu qad kana lin-nabiyyi jiranun minal ansar wa kanat lahum manaih fakanu yursiluna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayasqinahu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ni menceritakan kepada kita ada seorang sahabat yaitu Urwah bin Zubair, anak saudara kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anak kak dia. Urwah bin Zubair ini cerita kepada kita dalam hadis ini, riwayat Bukhari dan Muslim, bahawa mak saudaranya Sayyidatina Aisyah isteri Nabi menceritakan kepada dia bagaimana kedudukan di rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan makan minum ni. Sayyidina Aisyah cerita, dia isteri Nabi, dia cerita, dia kata, Urwah, kami duk tengok bulan, anak bulan, anak bulan, anak bulan. 3 kali anak bulan timui. Anak bulan pertama duk anak bulan yang kedua, lepas tu anak bulan yang ketiga timbul anak bulan, artinya 2 bulan lah. Anak bulan pertama mai anak bulan kedua sebulan, lepas tu mai anak bulan yang ketiga, jadi 2 bulan. Dia kata 2 bulan kami duduk di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Dalam masa 2 bulannya, kebiasaannya tidak pernah menyala api dapur, tak ada masak. Tu dia tuan-tuan, 2 bulan tak pernah menyala api di dapur, tak pernah masak. Sayyidah Aisyah kata, hak kita tak pernah padam. Hak Nabi anak bulan, 3 anak bulan, iaitu 2 bulan tak pernah, kebiasaannya tak pernah menyala api. Kemudian Urwah tanya mak menakan dia, makcik, kalau 2 bulan tak pernah menyala api, makcik apa makan apa? Makcik apa makan apa? Sayyidina Aisyah jawab, kami makan 2 benda saja, yang simple-simple. Yang pertama, kami makan buah tamar yang berkala hitam, aswadan. Yang kedua, kami makan ayak, minum ayak. Buah tamar dengan ayak, itu yang kami makan 2 bulan tu. Tak makan benda-benda yang masak-masak, roti apa tak makan. Kecuali Aisyah kata, cuma dekat dengan rumah Rasulullah itu ada seorang Ansar, jiran kami. Dia ni ada unta susu dia. Kalau dia perah susu unta tu, dia mai bagilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susu unta.
maka Rasulullah bagilah kepada kami isteri-isteri dia makan susu unta tu. Kalau dia tak bagi, tak ada, makan buah tamar dengan ayak saja. Ini cerita, begitulah kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak penting sangat makan. Rasulullah hidup dalam keadaan yang cukup sederhana. Istrinya pun tak bersungut. Apa yang ada itu yang mereka makan. Ini cerita dia. Jadi tuan-tuan, Imam An-Nawawi bawa mai hadis ini kepada kita, riwayat Bukhari dan Muslim, nak cerita bahawa bagaimana zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mementingkan kesedapan hidup di dunia, tetapi yang dia penting adalah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi juga isteri-isterinya. Itu satu kita dapat faham daripada hadis ini, bahawa itulah keadaan sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh isteri baginda. Daripada Urwah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kata Sayyidina Aisyah, dia kata kepada anak saudaranya Urwah bin Zubair, demi Allah, dia bersumpah, wahai anak saudaraku, sesungguhnya kami melihat anak bulan, kemudian anak bulan pula, kemudian anak bulan pula sebanyak 3 kali timbul. Sebanyak 3 kali timbul anak bulan. Jadi apabila timbul anak bulan 3 kali, yang berarti 2 bulan. Anak bulan artinya 2 bulan berlalu. Sedangkan di rumah-rumah Rasulullah tidak pernah dinyalakan api sedikit pun untuk memasak makanan dalam masa 2 bulan tu. Aku bertanya, kata Arwah, dia dengar tu, dia bertanya, terkejut dia, wahai ibu saudaraku, wahai makcik, kalau begitu bagaimanakah kehidupan kamu semua? Lagu mana nak hidup? Jawab Sayyidina Aisyah, dengan 2 yang hitam. Kami hidup 2 benda hitam. Apa dia? Iaitu buah tamar dan air. Buah tamar kalau hitam pada air. 2 tu yang kami hidup. Tak payah duk masak apa. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Aisyah, ada seorang jiran daripada golongan Ansar, orang Ansar, orang Madinah, jadi jiran Nabi, yang mempunyai unta susu. Dia duduk belah unta susu. Lalu mereka, jiran Nabi itu menghantar susu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kami minum. Itulah tuan-tuan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok, Nabi hidup bukan untuk nak makan, nak minum, tapi Nabi hidup adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun makan minum ini taklah disalah, tetapi itu sikap Nabi. Dia tak mementingkan makan dan minum, dan yang dia penting adalah bagaimana dia boleh menghidup dan boleh beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua benda yang saya dapat ambil sedikit. Yang pertama, cara Nabi hidup.
cara isteri-isteri dia hidup. Simple saja, tak ada kalut. Yang kedua, bagaimana para sahabat Nabi, jiran tetangga Nabi yang prihatin dengan Nabi, selalu apabila mereka peras susu unta, mereka akan beri kepada Nabi, sebab mereka tahu Nabi tidak mempunyai unta susu. Baiknya para sahabat, Nabi pun terima dengan dua belah, sebab orang membagi sesuatu benda untuk dia. Dia bagi dan dia ambil, dia bagi makan kepada isteri-isteri dia. Alhamdulillah. Ini pun satu, tuan-tuan. Kalau kita ada jiran yang susah, kita jangan duduk tengok saja. Kita kena beri. Tengok kawan ni, jiran Ansar ni, dia bagi kat Nabi, patah lagi susu yang dia bagi itu, yang makan susu itu bukan sebarangan manusia. Manusia yang paling mulia atas muka bumi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, satu benda Nabi kata dalam hadis, Idza asda ahadun ilaikum ma'rufan fakafi'u. Apabila seseorang itu bagi kepada kamu satu benda yang baik, maka kamu kena balas. Kena balas balik kebaikan dia tu. Tuan-tuan, balas balik. Kita nak balas dengan apa? Balas dengan doa. Orang mai bagi kat kita sumbangan duit ke apa, atau sumbangan makanan ke apa, kita doa kat dia. Jangan ambil sengap ya dalam poket. Ambil sengap je pergi makan. Kena balas orang buat baik kat kita. Nabi ajak kita, idza asda ahadun ilaikum ma'rufan fakafi'u. Apabila seorang tu bagi sumbangan kepada kamu suatu benda, maka hendaklah kamu balas kebaikannya itu. Tuan-tuan, kalau orang bagi benda kat kita, kita nak doa apa kat dia? Antara doa dia yang dia ajak kepada kita itu, barakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahuran. Buat sekali, barakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahuran. Kita balaslah budi dia. Apa kita doa kat dia? Barakallahu fima a'tait. Kita doa, ya Allah, minta Allah berkat. Allah berkatkan kepada kamu di atas sumbangan yang kamu beri ni. Allah berikan kepada kamu keberkatan. Kita minta Allah bagi berkat sumbangan yang dia bagi kat kita tu. Satu. Yang kedua, wa baraka fima abqaita. Dan kita minta juga Allah beri berkat kat dia bagi harta yang duk kat dia, yang dia tak bagi. Dia bagilah, kata duit dia ada 500, dia bagi sumbangan kat kita 100, ada lagi 400 kat dia. Hak sumbangan 100 pun kita minta berkat, hak duk kat dia 400 lagi pun kita minta berkat. Baik sungguh doa yang Nabi ajak ni. Barakallahu fima a'tait. Allah berkat kepada kamu di atas sumbangan yang engkau beri. Wa baraka fima abqaita. Dan Allah bagi berkat kepada kamu di atas harta yang masih berbaki pada kamu. Wa ja'alallahu laka tahuran. Dan Allah jadikan harta sumbangan kamu itu sebagai penyuci dosa kamu, pembersih dosa kamu.
Tiga kita minta. Berkat harta dia bagi, sumbang. Berkat harta yang masih baki duduk dengan dia. Dan kita minta bahawa sumbangan dia itu akan menjadikan penghapus dosa kepada dia. Ni tuan-tuan, kena hafal lah doa ni kalau ada orang bagi pakat kita. Barakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahuran. Ikut sekali. Barakallahu. Ikut. Barakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahuran. Itu kalau orang beri sumbangan kepada kita. Kalau orang bagi makanan kat kita, dia buat jamuan ke, dia panggil kita ke apa ke, dia ajak kita pergi makan roti canai ke pagi-pagi, kita kena balas budi dia, kena doa untuk dia. Kita baca doa apa kat dia? Kita baca doa apa tuan-tuan untuk orang yang jamu kita? Kita minta 7 benda. Pertama kita minta doa, Allahumma ghfir li sahibi hadha at-ta'am. Ya Allah, engkau ampunlah dosa ampunya makanan ni, jamu aku ni. Warzuqhu minal halal. Ya Allah, engkau berilah rezeki yang halal kat dia. Wajannibhu 'anil haram. Engkau jauhkanlah dia daripada rezeki yang haram. Allah. Wa atmim niyyatahu. Yang keempat kita minta, ya Allah, engkau sempurnalah niat dia. Dia niat dia nak buat baik, nak jamu orang ni, engkau sempurnakan niat dia. Wa taqabbal dhiyafatahu. Engkau terimalah jamuan dia ni, ya Allah, bagi pahala kat dia. Warham mautahu. Ya Allah, engkau beri rahmatlah kepada ibu bapa tok nenek dia yang sudah mati. Waqdi hawaijahu. Dan yang tujuhnya, engkau tunailah hajat dia, ya Allah. Ini kita balas budi kepada orang yang jamu makan kat kita. Jangan sapu sengap apa pun tak minta. Kita minta 7 benda. Pertama kita minta Allah ampun dosa dia. Yang kedua kita minta Allah bagi rezeki yang halal. Yang ketiga kita minta Allah jauhkan dia dari rezeki yang haram. Yang keempat kita minta supaya Allah sempurnakan niat dia. Dan yang kelima kita minta Allah terima jamuan dia ni, beri pahala. Yang keenam kita minta Allah bagi rahmat kepada ibu bapa dia, tok nenek dia, keluarga dia yang sudah mati. Dan yang ketujuh kita minta Allah tunaikan hajat-hajat dia. Gimana tuan-tuan? Cantik kan? Ini kita nak balas budi orang yang jamu bagi makan kat kita. Kalau hak dia bagi benda bukan dalam bentuk makan, sumbangan, hak tadi. Tapi kalau dia bagi benda itu dalam bentuk makanan, ni dia. Ikut saya sekali. Allahumma ghfir li sahibi hadha at-ta'am warzuqhu minal halal wajannibhu 'anil haram wa atmim niyyatahu wa taqabbal dhiyafatahu warham mautahu waqdi hawaijahu birahmatika ya arhamar rahimin. 7 benda kita minta kat dia. Sebab tu Nabi kata
Nabi sabda, Iza ahadun asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Apabila seseorang itu beri sumbangan kepada kamu, sama ada sumbangan berupa makanan dan lain-lain, maka kamu kena balaslah budi dia. Balas budi dia, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita tengok bagaimana para sahabat berbudi kepada Rasulullah, sebab mereka tahu Rasulullah tidak ada unta susu. Depa yang ada unta susu, kalau dah mereka perah unta susu, mereka akan pergi bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doa untuk mereka. Allah. Pengajaran hadis yang kita baca tadi, umat Islam hendaklah hidup dalam keadaan bersederhana, kerana dengan demikian menyedarkan bahawa tanggungjawab terhadap Allah itu lebih besar daripada apa yang ada di dunia ini. Kedua, kesusahan adalah suatu ujian kepada orang-orang yang beriman. Oleh itu, setiap umat Islam hendaklah menghadapinya kesusahan itu dengan penuh tabah dan sabar. Allah. Orang yang sabar tabah, pertama Allah bagi pahala, yang kedua Allah hapus dosa. Ketiga, umat Islam digalakkan supaya memberi sedekah kepada orang Islam yang memerlukan bantuan. Dengan yang demikian akan merapatkan hubungan silaturrahim sesama Islam, serta menjauhkan perasaan iri hati terhadap golongan yang berada. Kalau orang miskin dia dapat bantuan daripada orang kaya, dia tak iri hati kepada orang kaya. Dia akan rasa, dia doa supaya Allah beri rezeki kepada orang kaya. Mudah-mudahan orang kaya ini dapat lagi menyumbang kepada orang-orang yang susah. Islam menyuruh umatnya supaya menggunakan kekayaan yang dimilikinya ke jalan yang diradai Allah, kerana pemberian itu adalah nikmat, dan penggunaan mengikut cara yang diradai Allah adalah sebagai tanda kesyukuran terhadap nikmat tersebut. Kita terima nikmat yang Allah beri kepada seorang, anugerah, kemudian kita gunakan nikmat itu dengan cara yang Allah redha, itu artinya kita dah syukur dengan nikmat itu. Umat Islam dilarang terlalu mementingkan urusan dunia daripada akhirat, kerana kesenangan di dunia tidak memberi jaminan untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Tak. Kecuali kalau kita gunakan dunia itu untuk buat benda-benda amal ibadat akhirat, baru dunia itu boleh mencapai kebahagiaan akhirat. Tapi kalau dunia untuk dunia sahaja, maka dia tidak akan sampai kebahagiaan di akhirat. Harus memberitahu apa yang berlaku di dalam rumah. Cik Aisyah dia bagi tahu kepada arwah apa yang berlaku di rumah, sampai 2 bulan pun dapur tak pernah menyala. Jika ada sesuatu tujuan yang baik, tujuan dia baiklah, nak cerita itulah hidup Nabi, dan tidak melanggar larangan Allah dan Rasulnya, dan ini tidak dianggap sebagai satu keluhan yang dilarang. Itu bukan satu keluhan yang dilarang. Kita kalau Allah uji, kita tak diizin supaya kita berkeluh. Kita buat keluhan, tidak boleh. Kita cerita itu untuk menjadi pengajaran kepada orang yang dengar, bukan sebagai keluhan daripada kita. Yang ketujuh, harus menceritakan hal-hal pribadi
untuk dijadikan ikutan dan contoh tauladan yang baik oleh orang lain, seperti bapa atau ibu yang menceritakan pengalaman pahitnya kepada anak-anak untuk membina semangat mereka. Boleh cerita untuk nak bagi semangat kepada anak-anak ini. Macam Sayyidina Aisyah cerita kepada Sayyidina Urwah, anak saudaranya. Itu hadis satu. Begitulah hidup Nabi SAW. Sampai 2 bulan pun biasa, tak pernah menyala dapur. Ini lagi, cerita lagi ni. Wa an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang ada kitab bacalah. Annahu marra biqaumin baina aydihim syatun masliyatun fada'uhu fa'aba an ya'kula wa qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ad-dunya wa lam yashba' min khubzil sya'iri. Allah, ni pula Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sa'id Maqburi cerita, satu ketika Abu Hurairah ni sahabat Nabi yang banyak meriwayat hadis, dia berjalan di satu kampung. Orang kampung tu sedang duk bakar kambing. Bakar kambing. Dia lalu-lalu tengok orang duk bakar kambing tu, puak kampung tu panggil dia. Wahai Tuan Abu Hurairah, mai sat, kami nak jamu kambing nak kami bakar ni. Dia tak mau. Dia tolak. Ni Abu Hurairah. Bukan tak boleh, boleh. Tapi sikap dia. Dia kata, kamu nak jamu kat aku kambing tu, kamu nak bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dalam hidup dia jarang pun dia makan roti yang dibakar. Yang dia duk makan buah tamar dengan ayak. Yang hampa nak bagi kambing bakar kat aku pula, aku tak gamak nak makan. Dia tak mau. Ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia nak makan kambing bakar tu, dia ingat kat Nabi dulu. Nabi makan roti pun jarang. Duk makan buah tamar dengan ayak saja. Mai-mai kat aku ni nak makan kambing bakar. Allah. Tuan-tuan, lagu mana tuan-tuan? Ni cerita para sahabat yang mereka ini adalah orang yang dekat dengan Nabi, orang yang cukup perasaan dan kasih sayang mereka dengan Nabi. Tak sanggup mereka nak makan benda yang lebih hebat daripada apa yang pernah dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sa'id al-Maqburi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ia, Abu Hurairah, berjalan melalui satu kaum yang di hadapan mereka ada seekor kambing yang telah dipanggang. Orang Arab pandai buat kambing panggang sekok-sekok tu. Lalu mereka menjemputnya makan bersama. Panggillah dia makan bersama. Tetapi ia menolak jemputan itu. Dan beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan baginda tidak pernah kenyang dengan makan roti biji gandum saja.
Tak pernah kenyang makan roti. Jadi kamu nak jamu aku dengan kambing panggang ni, minta maaf lah. Aku tak gamak nak makan, ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tuan-tuan hebatnya para sahabat, perasaan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalau dia berhenti makan tak ada masalah, rezeki dia tapi dia tak gamak sebab dia ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Walaupun Nabi ini kekasih Allah, tapi hidupnya begitu. Umat Islam disuruh supaya merasa cukup dengan apa yang diperolehinya, kerana harta benda dunia tidak akan habis dikejar, malah akan melalaikannya dari mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang ni lah yang depa tak mau sangat tu. Lagu mana kita tuan-tuan, jauhlah kita nak ukur kita dengan mereka Walau bagaimanapun kita pun mesti ada kesedaran bahawa segala apa yang di dunia, kemewahan di dunia ini jangan menyekat kita dan menghalang kita dari melakukan ibadat kepada Allah, dan jangan menghalang kita daripada melakukan dan memberikan kepada orang yang tidak bernasib baik. Kita kena ingat begitu. Islam menggalakkan umatnya membiasakan diri dengan sedikit makan. Allah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia makan sehari sekali ya. Dia makan sehari sekali ya tuan-tuan. Imam Nawawi ni hak buat kitab ni. Dia mati umur dia 45 tahun. Dia makan sehari sekali ya. Kita 4 kali sehari. Tah 5. Pagi-pagi nasi bilis telur lah. Mai saat ni tengah hari pula nasi pula. Mai petang sikit kuih ni lah. Cok badak lah, cok pisang lah, kari pak lah apa. 3 lah. Mai malam saat ni makan pula sekali. Sehari 4 kali. Imam Nawawi makan sehari sekali je, tu pun tak kenyang terang mana. Hebat kita Tapi dia mati dalam usia 45 tahun. Tapi dia tinggal kitab kat kita, baca tak habis-habis. Berkat hidup mereka seorang ulama dan wali Allah. Islam menggalakkan umatnya membiasakan diri dengan sedikit makan, kerana dalam keadaan susah ini manusia sering mengingati Allah. Memang pun manusia apabila senang dia tak ingat Allah dah. Manusia apabila dia kenyang jarang ingat Allah dah. Tetapi manusia yang duduk dalam keadaan yang susah, orang ini mudah nak ingat Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam disuruh supaya mengisi masa hidupnya dengan amalan kebajikan yang boleh menjaminkan kebahagiaan kepadanya di akhirat kelak. Memang pun kesungguhan sahabat mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Abu Hurairah, tengok. Dan mengurangkan makan yang boleh merangsang keinginan. Namun ini tidak menafikan bahawa kadang-kadang sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun makan sehingga kenyang. Ada, tapi bukanlah menjadi sebagai kebiasaan kenyang serik dak. Depa ada kenyang, dapat ada lapang. Kerana kebiasaannya mereka mengurangkan makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bihasbi ibni Adam
luqaimatun yuqimna sulbahu bihasbi ibni Adam. Maksudnya memadailah untuk anak Adam itu luqaimatun, berapa suap makanan, yuqimna sulbahu, yang boleh membetulkan tulang belakangnya. Cukuplah makan berapa suap yang boleh memberikan belakang kita betul. Cukup, bukan makan sampai kenyang, bongkok balik. Ni Nabi kata bihasbi ibni Adam luqaimatun, memadailah, sudah cukuplah kepada anak Adam manusia itu dia makan beberapa suap, yuqimna sulbahu, yang boleh membetulkan tulang belakangnya. Allah. Penyakit banyak berlaku zaman kita ni, berpunca tidak lain dan tidak bukan ialah kerana puncanya makanan yang macam-macam yang kita makan. Itu dah ininya, itu dah ininya, akhirnya dia membawa kepada penyakit bermacam-macam. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita dah masuk waktu Isya, kita berhenti situ. Banyak lagi tuan-tuan, banyak lagi cerita-cerita tentang hidup Nabi SAW berhubung dengan makanan ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah-kuliah kita yang akan datang. Dan apa yang kita dapat hari ini, yang pertama sekali, janganlah jadikan makan minum itu sebagai suatu benda yang kita orang kata kejar, kita duk cari. Jangan. Makan minum itu jadikan dia sebagai suatu budaya untuk kita membetulkan tulang belakang kita, supaya kita jangan jadi rosak, jangan jadi orang kata jangan jadi dhaif dan lemah tuan-tuan. Tapi janganlah pula makanan itu menyebabkan kepada penyakit-penyakit yang boleh menghinggapi kita. Sebab banyak makananlah yang akan menjadi penyebab kepada penyakit-penyakit, khususnya di zaman kita ini. Allah, tuan-tuan, sebab itu orang tua-tua di kita dulu pun sehat, tuan-tuan, sehat. Zaman kita ni banyak makanan, banyaklah penyakit. Sebab itu Nabi dia tidak makan banyak-banyak. Jadi tuan-tuan, cakap tu dululah. InsyaAllah 120 hadis akan datang. Kita akan sambung pada kuliah kita yang akan datang, sebagai memberikan kepada kita gambaran sebenarnya kepada kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada bulan hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.